Auzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Apa khabar orang-orang setia wangsa? Baik, alhamdulillah. Yang saya hormati sebelah saya ni pengantin yang tak berapa nak baru, Dr. Rizwanti dan ibunda Prof Muhaya. Seronok kita hari ni pada malam ni di laman pengantin. Terasa macam baru saja berkahwin. Orang rumah saya pun risau. Abang pergi forum ke, abang bagi cukup korum. Tapi tak apalah. Alhamdulillah pada malam ni kita nak cerita tentang jati diri. Cerita tentang orang yang mengenal diri. Satu sifat kehambaan pada asalnya yang berbalik kepada Rabb. Tuhan yang memberitahu kepada kita siapa kamu. Dan mana setiap hari kita baca ayat Al-Quran dalam surah Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau ya Allah aku menyembah. Kepada engkau ya Allah aku meminta pertolongan. Kita faham, Ia Maha Kuasa, aku tidak ada apa-apa. Ia boleh memberi, aku tidak boleh memberi kalau Ia tidak kehendaki. Semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita cakap tentang jati diri adalah cerita tentang nak kenal diri kita. Siapa kamu? Adakah kita ingin menjadi seperti kisah Iblis la'natullah alaih dengan Allah? Bila mana Allah tanya, wahai Iblis, siapa kamu? Dia jawab, aku, engkau. Itu orang yang sombong yang tidak kenal bahawa Allah yang menciptakan dia. Ataupun kita ingin menjadi orang yang tak kenal diri. Cerita Jackie Chan duduk di atas bukit, dia pergi jerit, who am I? Siapa aku ni? Tak kenal diri, rasa macam tak puas. Siapa aku? Siapa mak aku? Siapa ayahku? Apa agamaku? Bila tak kenal diri, jadilah seperti mana dikatakan oleh seorang penceramah yang sangat terkenal di Mesir, Syekh Amr Khalid. Bila mana dia berceramah, dia kata, rugilah, teramat rugilah apabila manusia yang mana lahir di atas muka bumi ini, dia tidak kenal diri dia. Dia hanya tahu Allah bagi minum, Allah bagi makan, Allah bagi tidur, dan Allah bagi meninggal. Kemudian habis. Tetapi dia tidak kenal bahawa Allah menjadikan manusia ada tugas, ada amanah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sesungguhnya Allah ni ciptakan manusia dan juga jin. Tidak ada lain dan tidak bukan melainkan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi nak cerita tentang jati diri ni biar orang kenal kita. Siapa kita? Kadang-kadang kita sebagai Muslim pun tidak kenal, tidak tunjulkan kepada orang bahawa kita seorang Muslim. Muslim itu dikenali oleh 3 perkara. Yang pertama oleh akidahnya. Akidah yang superb. Akidah yang kita kata orang tengok terkejut. Bagaimana pakar-pakar sains, orang-orang yang membaca, orang-orang yang membuka minda. Ramai di negara Eropah masuk Islam kerana keajaiban akidah Islam. Itu satu. Nombor 2 daripada syariatnya. Bagaimana kalau kita rujuk kepada Quran, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau kita buka Quran, kita cek balik, kalaulah Quran ini bukan datang daripada Tuhan yang Maha Kuasa, mesti ada banyak perkara yang kita keliru. Tapi inilah syariat yang sangat baik. Nak beli macam mana, tak boleh riba macam mana, nak masuk tandas macam mana. Kita bawa syariat, itulah Muslim. Dan yang ketiga, akhlak seorang Muslim. Akhlak itu datang daripada hati, ditunjulkan dengan cara perbuatan kita. Sebab itulah kalau kita cerita tentang akhlak, kita tidak dapat lari daripada Nabi SAW. Bagaimana Nabi menyentuh orang muda bernama Abu Mahzurah yang bukan Islam, yang mengajuk azan. Bila mana dia ajuk azan, Bilal azan Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar. Dia ajuk azan. Nabi keluar, Nabi pergi berjumpa dengan dia. Orang ingatkan Nabi nak pukul dia, dia pun ingat Nabi nak pukul dia. Tetapi Nabi pergi, Nabi mengusap kepala Abu Mahzurah. Bila mana Nabi mengusap kepala Abu Mahzurah, Abu Mahzurah terdiam. Lalu Abu Mahzurah memeluk Islam, mengatakan, ya benar, huwar Rasul. Inilah Rasul. Sebab sentuhan Nabi itu datang daripada akhlak dan hati Nabi SAW. Semoga kita bawa imej Islam. Bila orang tanya, kita kutip sampah, orang tanya, siapa kamu? I'm a Muslim. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz Ashraf.
Maknanya nilai seorang hamba ni bukan sekadar jago kampung, Ustaz, ya? Betul, Ustaz? Maknanya sebagai kata mana apa tu Prof Muhayyan sebut, aku dan dunia. Mana tanggungjawab kita ini terlampau besar. Apatah lagi kita sebagai hamba Allah, nilai seorang hamba ini. Kita seorang Islam perlu ada jati diri. Baru namanya ada pro. Baru pro ya bro. Begitu kan. Ya. Itu baru namakan anak muda. Kalau pelajar-pelajar politeknik metro ini dapat menunjukkan nilai seorang hamba ini, ciri-cirinya begitu baik, saya rasa pengarahnya boleh duduk lena dah. Ya, tak risau apa-apa dah. Tetapi hari ini kita bimbang, mereka terpengaruh bila sebut dengan aku dan dunia, dengan keadaan-keadaan dunia hari ini yang penuh dengan cabaran. Baik, kita nak beralih sedikit lagi kalau boleh. Prof Muhayyan nak tambah sikit lagi soal aku dan dunia ini, supaya kita nakkan lahirnya pelajar-pelajar ini, masa muda dia digunakan sepenuhnya untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Prof, silakan. Terima kasih. Yang pertama, kita mesti ingat, setiap orang ada peta kehidupan masing-masing. Dan saya nak cadangkan pada semua remaja mesti ada skrip kehidupan. Dan juga pada remaja dan kita semua mesti ada tujuan kehidupan kita. So, untuk memantapkan para remaja sekalian, cuba fikirkan, bayangkan 50 tahun akan datang, 60 tahun akan datang, di mana kita berada. Saya yakin para penonton dan Dr. Ridwan sendiri, kita yang dah umur masuk macam saya 50-an ni, terfikir kita berada di sini atas pilihan yang kita buat mungkin 30 tahun yang lalu. Dan pilihan yang kita buat adalah pilihan fikiran, pilihan emosi dan pilihan tindakan yang menentukan hasil kehidupan dari segi bagi remaja sekalian, kesihatan, ketenangan, kebahagiaan, kekayaan, semua bermula daripada kita. Sebab itu, kalau para remaja sekalian, bila kita yakin bahawa kita terhasil daripada cara kita berfikir, merasa, bertindak, insya-Allah orang yang ada tujuan hidup akan fokus, akan dedikasi, akan adakan disiplin, menentukan redha Allah dan syurga Jannatul Firdaus. Sebab kejayaan sebenar seseorang ialah apabila kita masuk syurga. Bukan kita dapat CGPA 4 flat, dapat Dean's List. Itu semua salah satu kecil saja sebahagian dari pencapaian sebagai orang yang berjaya. Orang yang benar-benar berjaya ialah apabila setiap saat kita bermanfaat. Dan saya nak menyeru sebagai seorang yang dah lama mengajar di universiti, para pelajar sekalian, apabila kita belajar, jadikanlah kolej di mana kita berada tempat ladang pahala kita. Bagi semua pensyarah, jadikan profession kita ladang pahala sebab kita masuk dalam syurga. Kita nak tahu sama ada solat kita berkualiti atau khusyuk, lihat aktiviti selepas solat. Kalau masa solat kita ikut semua, jaga aurat dan tunduk dan buang ego kita dengan rokok, tetapi lepas solat kita bangga, sombong, langgar perintah Allah, di manakah kualiti solat kita? Para remaja sekalian, untuk menjaga jati diri supaya tidak terpengaruh oleh pengaruh luar, jadikanlah sebagai ikan dalam air laut yang tidak akan masin kerana masinnya laut. Tentukan akidah kita macam Imam Ashraf kata tadi. Akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, atau saya suka panggil AIA, tentukan setiap saat mantap dan setiap saat menyoal kenapa kita buat apa kita buat, untuk siapa, untuk Allah atau pandangan manusia. Wallahu a'lam. Terima kasih, Prof. Itu kata-kata daripada seorang pakar mata, bukan ustazah pun, tetapi bicara dia, kata-kata dia begitulah, ya, masinnya. Ya, ini yang kita nak lahirkan. Kita minta remaja yang ada di sini, pelajar-pelajar yang ada, contohilah Profesor Muhayyan ini, seorang pakar mata yang begitu bersemangat memberikan suntikan ilmu kepada kita pada kali ini. Baik, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini.